Latihan kendiri 2.11 matematik tambahan topik pembezaan. Kita akan tengok 3 soalan daripada buku teks matematik tambahan KSSM. Ada 3 soalan yang berkenaan dengan pembezaan dan juga nilai maksimum dan juga nilai minimum. Mencari nilai maksimum atau minimum bagi sesuatu dimensi. Kita cuba satu persatu. Nombor 1. Sutas buaya dengan panjang 80 cm dibengkokkan untuk membentuk sektor POQ bagi sebuah bulatan berpusat O. Diberi bahawa OQ bersama dengan J cm dan POQ adalah theta radian. Sektor kepada bulatan adalah seperti mana bentuknya satu potong pizza yang dah dikerat. Saya lukiskan di sinilah lebih kurang bentuknya. Pizza yang telah pun dikerat dengan sudutnya theta. Theta dalam radian. Dan jejarinya sebagai J cm. Okey. Soalan A. Tunjukkan bahawa A cm persegi iaitu luas sektor itu diberi oleh persamaan ini. Okey. Kita kena tahu untuk sektor luas panjang line ini S adalah bersamaan dengan apa? S adalah bersamaan dengan J theta. Okey, ini panjang garisan lengkok di sini. J adalah bersamaan S theta dengan syarat theta itu di dalam radian. Bermakna panjang, iaitu panjang pada wayar ni 80 cm. Maknanya J tambah S sama J theta itu adalah bersamaan dengan 80. Okey. Jadi 2J, ini soalan A. 2J tambah J theta bersamaan dengan 80. Jadi itu dia maksudnya. Okey, itu maksudnya 2J tambah J theta adalah bersamaan dengan 80. Okey, ataupun kalau kita nak faktorkan dia jadi J 2 tambah theta bersama dengan 80. Kita namakan ini persamaan satu. Okey. Mungkin ada kegunaannya, saya belum tahu lagi. Mungkin ada kegunaannya persamaan ini nanti. Sebab dia telah pun berikan panjangnya 80. Jadi tentulah persamaan satu ni ada maknanya. Okey. Kita tengok macam mana kita nak gunanya kemudian ya. Dan A theta pula. Persamaan untuk luas A. Apa persamaan untuk luas sektor? Okey, iaitu 1/2 J kuasa 2 theta. Ini dia persamaan dia. Okey, tetapi di dalam persamaan yang ditulis di sini tidak ada sebutan theta di dalamnya. Jadi kita perlu gantikan theta tu dengan satu sebutan lain. Jadi di sinilah kita gunakan persamaan nombor 1 tu. Okey. Jadi saya namakan persamaan ini sebagai persamaan kedua buat sementara waktu ni lah. Okey, kita tengok semula pada persamaan 1. Okey. Daripada persamaan 1, kita nak susunkan semula. 2 tambah theta adalah bersama dengan 80/J. Macam mana saya dapat tu? Maknanya saya ambil persamaan nombor 1 ni, saya bahagikan dengan J lah. Itulah. Jadi bila saya bahagikan dengan J, di sebelah kiri tu J dah tak ada, tinggal 2 tambah theta saja, dan di sebelah kanan tu jadi 80/J. Alright. Dan saya nak letakkan theta tu sebagai subjeknya. Saya letakkan theta saja di bahagian kiri persamaan. Jadi theta adalah 80/J tolak 2. Maknanya saya pindahkan 2 tu ke sebelah kanan. Jadi saya nak masukkan ini ke dalam persamaan kedua. Okey. Masukkan ini dalam persamaan kedua. Jadi A bersamaan dengan 1/2 J kuasa 2 theta. Okey. Buat sementara tu ada persamaan sini yang saya tidak jelaskan. Di sini sebenarnya ada dalam topik bulatan. Topik bulatan. Dan juga persamaan ini juga ada dalam topik bulatan. Jadi sila rujuk semula persamaan ini dalam bab, saya kurang pasti dah nama babnya tu, tapi kemungkinan bab 1 ke tingkatan 5. Okey, kemungkinan lah. Alright.
Okey, theta tu apa dia sekarang? Theta tu ialah 80 per J tolak 2. Okey, jadi bersamaan dengan kita bukakan kurungan tu. Perlu ke kita buka kurungan? Ya. Cuba tengok persamaan yang dibandingkan di sini dengan persamaan kita ni ya. Maknanya kita bukan nak bukakan kurungan tu, tapi kita masukkan J, salah satu J tu di situ. 1/2 J ni kuasa 2, maknanya kita darab dengan J satu lagi, kita masukkan J ke dalam ni. 80 per J tolak 2J. Begitulah kita asingkan 2J ni, J kuasa 2 ni jadi J darab J. Jadi saya masukkan J satu dalam kurungan. Jadi di sini J akan terbatal sebab J bahagi J bersamaan 1. Yang tinggal hanyalah A bersama dengan 1/2 J 80 tolak 2J. Maka selesailah soalan A. Terbukti. Okey. Kita bergerak ke soalan B pula. Soalan B, kita dah tahu dah bahawa A bersamaan dengan 1/2 J 80 tolak 2J. Kita nak cari luas maksimum bagi sektor POQ. Sektor POQ tu inilah persamaannya. Jadi apa yang kita perlu buat ialah kita bezakan persamaan A tu terhadap J. DA, DJ. Jadi kita boleh cuba, saya rasa yang paling mudah sekali kalau kita kembangkan sajalah. Kita kembangkan, jadi kita darabkan setengah J dengan 80, jadi 40J tolak J kuasa 2. Ni lebih mudah sebenarnya bentuknya. Mudah untuk kita buat pembezaan. 40J tolak J kuasa 2. Saya kira itu betul. Ya. Okey. Jadi DA per DJ bersama dengan 40 tolak 2J. Okey. Saya harap kamu semua tidak ada masalah tentang pembezaan. Itu satu yang basic. Ya. Jadi saya harap tak ada masalah. Jadi pada nilai maksimum ataupun minimum ataupun maksimum bagi A, DA per DJ bersama dengan kosong. Jadi kita samakan itu dengan kosong. Jadi 40 tolak 2J bersama dengan kosong bermakna 2J bersama dengan 40. Maka J adalah bersama dengan 40 bagi 2 iaitu 20 cm. Okey. Kita tak tahu lagi sama ada A ni adalah maksimum ketika J bersama dengan 20 ataupun minimum. Jadi kita perlu pula lihat apa nilai di pembezaan peringkat kedua iaitu D2A per DJ2 iaitu bersama dengan berapa tu? Negatif 2. Okey, kalau negatif 2, okey, kita tengok sini ya. J bukan J, tetapi A adalah maksimum kalau pembezaan peringkat kedua nilainya negatif, bermakna A adalah maksimum. Pada J bersama dengan 20 cm. Sebab apa? Sebab D2A per DJ2 adalah negatif. Bermakna nilai maksimum A apa dia? Nilai maksimum bagi A ialah kita letakkan semula nilai J bersama 20 ke dalam persamaan. Jadi 40 didarabkan dengan 20 tolak 20 kuasa 2. Iaitu berapa tu? 800 tolak 400 iaitu 400 cm persegi. Maka dapatlah jawapan dia. Jawapannya adalah 400 cm persegi. Itu adalah nilai luas sektor maksimum bagi wire yang sepanjang 80 cm tu. Jadi itulah cara untuk mencari nilai maksimum luas sektor. Untuk soalan 1. Jadi kita telah pun selesai soalan nombor 1. Kita bergerak kepada soalan nombor 2.
Okey. Ini adalah soalan nombor 2. Jangan terus tengok video ni, tetapi cuba jawab soalan dulu. Seutas dawai dengan panjang 240 cm dibengkokkan. Okey, sekali lagi contoh dawai yang dibengkokkan. Kepada satu bentuk seperti ditunjukkan dalam rajah di sebelah. Okey, bentuk macam rumah. Okey, ada sisi 5 dengan sudut tepat pada base-nya, sudut tepat, panjang 24x, tinggi y cm dan bumbungnya 13x cm. Panjangnya 240 cm. Jadi kalau kita jumlahkan kesemuanya, dapatlah ungkapan x dan y. Okey, itulah caranya saya kira, sebab panjangnya kita pun dah tahu. Jadi untuk selesaikan soalan A, kita tambahkan kesemuanya. 13 tambah 13x, 13x tambah 13x tambah y tambah y tambah 24 cm pula dah. 24x. 24x adalah bersamaan dengan 240. Kita sambahkan ke semua term yang serupa, sebutan yang serupa. Jadi 13 tambah 13 tambah 24, iaitu 26 tambah 24 bersama dengan 50x tambah 2y bersama dengan 240. Kita bahagikan dengan 2 keseluruhannya. Kita bahagikan dengan 2. Sebab 2 tu faktor sepunya, jadi kita dapat apa? 25x tambah y bersama dengan 240 pula. 120. Kita pindahkan 25x ke kiri, jadi kita dapatlah ungkapan y dalam sebutan x, iaitu 120 tolak 25x. Jadi selesai soalan A. Kita tengok soalan B pula. Kita kemungkinan akan menggunakan persamaan ini untuk soalan B. Wallahualam. Kita tengok dulu B. Tunjukkan luas LCM persegi yang dilitupi oleh dawai itu diberi oleh L bersamaan dengan 2800x tolak 540x kuasa 2. Macam mana dapat ni? Okey, kita kena tengok dimensi pada geometrik, gambar rajah geometrik ni. Macam mana kita nak cari luas dia? Okey, ada macam-macam cara kita boleh guna. Satu cara, kalau kita bahagikan ini kepada dua bentuk geometri, iaitu segi 4 tepat dan juga segi 3. Boleh dilakukan, tapi saya lebih suka kalau saya bahagikan ini kepada 2 di sebelah sini, supaya dia menjadi satu bentuk parallelogram, sisi selari. Jadi sebenarnya kalau kita guna dua-dua metod tu pun jawapannya tetap sama juga. Hanya kita tak tahu saja panjang ketinggian garisan yang baru saya lukis. Mungkin saya lukis dalam warna lain lah. Warna apa saya nak guna? Warna hijau. Okey, kita hanya tak tahu panjang garisan hijau tu. Macam mana kita nak tahu? Kita mungkin elok juga kalau saya lukis gambar segitiga di atas ni, sebab saya nakkan ini. Saya nakkan bentuk segitiga tu sebab kita boleh guna teorem Pythagoras. Bermakna panjang ini adalah 12x dan ketinggian dia, berapa ketinggian dia? Ketinggian dia kita tak tahu lagi sebab kita nak cari melalui teorem Pythagoras. Kalaulah saya panggil titik ini titik M. Okey, jadi SM. Panjang SM. Apa dia panjang SM? SM adalah bersamaan dengan Y. Okey, Y tu sama dengan RQ ataupun TP. Y tambah punca kuasa 2 bagi 13 kuasa 2 tolak bukan 13 kuasa 2 tapi 13x kuasa 2. Okey. 13x kuasa 2 tolak 12x kuasa 2. Itu kita nak cari ketinggian segitiga di atas tu. Itu untuk panjang SM saja. Jadi Y adalah SM bersama dengan Y tambah 13x kuasa 2 tu berapa? 169. 169x kuasa 2 tolak 144x kuasa 2.
Jadi bersama dengan Y tambah berapa tu? 25X kuasa 2 kan? Ni 169. Jadi 25X kuasa 2. Betul. 25X kuasa 2 bermakna bersama Y adalah bersama dengan Y pula. SM adalah bersama dengan Y tambah 5X. Okey, sebab 25X kuasa 2, punca kuasa 2 adalah 5X. Okey, kita dah tahu panjang SM. Jadi kita boleh cari luas. Luas adalah bersamaan dengan okey, macam ni Kalaulah saya ambil di sebelah kiri tu, parallelogram di sebelah kiri tu, saya guna dawat lain lah, dawat hitam lah pula. Ini simpang bentuk sebelah kiri, dan saya ambil yang sebelah kanan tu, saya sengaja terbalikkan ke sini. Okey, dia jadi bentuk segi empat tepat. Okey, ini kawasan A, iaitu A sini, dan ini pula B. B yang saya sengaja terbalikkan dia. Bermakna panjang sisi tu apa dia? Panjang lebar ni sudah tentulah 12x cm dan panjang ketinggian segi empat tu jadi apa? Sudah tentulah Y, macam mana nak tulis? Okey, saya tulis singit sini. Y tambah berapa tu? Y tambah panjang SM ni, iaitu Y tambah 5. Y tambah 5X. Okey, susah saya nak lukis, nak tulis dalam secara singit macam ni. Ataupun 2Y tambah 5X lah. Okey, jadi L adalah bersamaan dengan panjang darab lebar lah, 12X darab dengan 2Y tambah 5X. Jadi bersamaan dengan ini 5X, itu Y. Ini Y, ini 5X. Kenapa dia jadi tak sama? Jadi 24XY. Oh iyalah, ini XY tambah berapa ni? 12 darab 5, 60X kuasa 2. Y ada di sini kan. Dari Y ni kita kena gantikan dengan ungkapan di sini. Jadi ini adalah L. L adalah bersama dengan 24X dan Y ialah apa? Iaitu 120 tolak 25X tambah 60X kuasa 2. Ruang dah tak cukup. Okey, 24 darab dengan 120 berapa tu? Guna kalkulator, jangan buat silap. 24 darab 120 iaitu 2880. Okey, kita dah nampak. Kita dah nampak dah ya, nampak macam betul. 2880X tolak 25X darab 24X berapa tu? 25 darab 24. 25 darab 24. Darab 24. 600X kuasa 2 tambah 60X. Itu tolak. Tolak 600X kuasa 2. Tolak 600X kuasa 2 tambah 60X kuasa 2. Jadi kita selesaikanlah. L bersamaan dengan 2880X tolak 540X kuasa 2. Maka terbuktilah untuk soalan B. Okey, ruang saya sudah kehabisan. Saya nak buat di slide yang kedua. Okey, stay tune. Okey, kita nak selesaikan soalan C pula. Kita dah tahu dah persamaan untuk L dalam sebutan X, iaitu L bersama dengan 2880X tolak 540X kuasa 2. Dan kita nak cari nilai X dan Y supaya L adalah maksimum. Jadi kita buat pembezaan dl dx. Ini X ya. Tertinggal X-nya di situ. Jadi bersama dengan 2880 tolak 2 darab 580 jadi berapa? 1080 X. Okey, pada nilai maksimum dan minimum, pada nilai maksimum
ataupun minimum bagi L, okey, dl per dx adalah bersamaan dengan kosong. Jadi kita samakan 2880 tolak 1080x adalah bersamaan kosong. Bermakna 1080x bersama dengan 2880x adalah bersama dengan 2880 bahagi dengan 1080, iaitu berapa tu? 2880 bahagi 1080. Okey, ialah pecahan kita ambil, iaitu 8/3. Ataupun 2/3 pun boleh juga ya, 8/3. 8/3 ataupun kita tulis 2/3 cm. Kita tidak tahu lagi sama ada ini adalah maksimum atau minimum. Jadi kita tengok pada nilai pada perbezaan peringkat kedua. Adalah bersama dengan apa? Bersama negatif 1080, nilainya negatif. Nilai sebenar tidak perlu sebab kita nak tahu negatif atau positif saja. Bermakna L adalah maksimum. Sebab peringkat kedua ni negatif. Perbezaan peringkat kedua negatif bermakna L adalah maksimum pada X bersama dengan 2/3 cm. Jadi apa nilai Y? Jadi apa nilai Y? Macam mana kita nak tahu? Kita nak ambil semula persamaan daripada jawapan kita cari di soalan B, tak silap saya. Okey, ini soalan nombor 1, soalan B. Kita tengok persamaan bagi Y dalam sebutan X. Okey, di sini. Okey. Y adalah persamaan 120 tolak 25x. Okey. Jadi Y adalah bersama dengan 120 tolak 25x. Iaitu 120 tolak 25 darab dengan 8/3. Bersama berapa? Okay, kita letak sini ya. Dan Y. Nilai X 2/3 dan Y nya berapa? Guna kalkulator. 120 tolak 25 darab dengan 8/3. Okey, 53 1/3. Ataupun 160/3. Okey, 53 1/3. 53 1/3 cm. Okey, siap soalan nombor 1. Kita tengok soalan nombor 2. Jadi apakah luas maksimum dalam cm persegi rantau itu? Jadi luas maksimum L ialah bersamaan dengan, kita masukkan semula di dalam persamaan ini, 2880x iaitu 8/3 tolak 540 8/3 kuasa 2. Guna kalkulator. Okey, 2880 darab 8/3 tolak 540 darab 8/3 kuasa 2. Alright, bersamaan dengan 3840 cm persegi. 3840 cm persegi. Persegi tu nombor 3 nampak macam 2 atau nombor 2 nampak macam 3. Okey, jadi selesai sudah soalan nombor 3. Alright, kita tengok soalan nombor, bukan nombor 3, tapi nombor 2, C2. Kita tengok soalan nombor 3 pula. Okey, sekali lagi jangan terus tonton video ni, tetapi berhenti dan cuba jawab soalan. Okey. Sebuah kilang menghasilkan tin minuman berbentuk silinder tegak tertutup dengan isi padu 32 pi cm padu. 32 pi. Okey, ini isi padunya. Kos bahan digunakan untuk bulatan di atas dan bawah tin itu ialah 2
Kos 2 sen per cm persegi. Manakala sisi melengkung titin itu adalah 1 sen per cm persegi. Okey. Menarik soalan ni. Okey. Tunjukkan bahawa fungsi kos C membuat tin minuman itu diberi oleh ini. Alright. Menarik. Okey. Kita cuba jawab soalan A. Okey, macam mana kita nak buat? Volume dia. Okey, begini Silinder bentuknya lebih kurang macam ni. Ada jejari. Kita panggil ni sebagai J. Dan ketinggian, kita panggil ni sebagai T lah. Tinggi itu T lah lebih kurang. J itu jejari. Okey, jejari J pun, simbol J juga digunakan dalam persamaan ini. J adalah jejari tapak kun. Okey, jadi simbol tu betul lah. Tetapi T ni tak ada. T tidak ada di mana-mana pun dalam soalan ini. Jadi somehow kita kena cari penyelesaian untuk T tu. Masih tak pasti lagi macam mana nak buat. Okey, kita tengok isi padu silikon, isi padu silinder, apa formula dia? V ialah bersamaan dengan 2 pi j kuasa 2, iaitu luas tapak. Luas tapak didarabkan dengan ketinggian, iaitu T. Dan ini adalah bersamaan dengan 32 pi cm padu. Seperti mana dah diberikan di sini. Bermakna apa? Okey, bermakna kalaulah kita ambil pi ni kita boleh potong di kedua-dua belah. Bermakna J kuasa 2T adalah bersamaan dengan 32. Tapi kita masih ada T di sini. Kita tak tahu dapat nak buat lagi. Tak apalah, kita letakkan ini sebagai persamaan 1. Kemungkinan kita akan guna lagi selepas ini. Kita nak tengok fungsi cos pula. Cos. Cos bahan digunakan untuk bulatan atas dan bawah. Ada 2. Kawasan atas dan bawah tu ada 2. Jadi kita, mungkin saya gunakan dakwah yang berbeza. Mungkin ungu kot. Untuk cos. Cos adalah bersamaan dengan 2 sen per cm persegi untuk bulatan atas dan bawah. Jadi 2 darab dengan apa? Okey. Di atas ni luasnya pi j kuasa 2. Di bawah pun pi j kuasa 2. Bermakna jumlah luas adalah 2 pi j kuasa 2. Okey. Tambah dengan luas kawasan melengkung ni, iaitu 1 sen per cm persegi. Cuba tengok kalaulah saya bukakan kawasan melengkung ni, dia akan jadi bentuk apa? Dia akan jadi bentuk segi empat tepat dengan lebarnya T, iaitu ketinggian silinder tu. Dan lebar untuk segi empat sama ni ialah bersama dengan 2 pi j, iaitu ukur lilit bulatan. Ini memerlukan sedikit apa orang kata tu, imaginasi sebab segi empat tepat ni kita akan gulungkan dia untuk menjadi bentuk silinder. Jadi sudah tentulah apa kita gulungkan silinder tu 2 pi j lebar segi empat ni sudah tentulah akan jadi bentuk bulatan di sini. Okey, saya harap kamu semua faham apa yang saya cuba nak tekankan di sini. Lebar segi empat sama ini ialah 2 pi j, iaitu ukur lilit bulatan. Okey, bukan mudah nak kita berimajinasi di sini, tetapi cubalah. Kita ambil sekating kertas, kita cuba gulungkan. Dia akan jadi bentuk silinder. Jadi lebar kertas tu apabila kita gulungkan, dia akan menjadi
ukur lilit kepada bulatan silinder itu. Cuba bayangkan ya. Jadi sebab itulah lebar segi empat ini adalah 2 pi J. Okey. Alright. Jadi kos dia adalah 1 sen. Jadi saya tulis 1 di sini. Dan 2 pi J itu lebar kepada segi 4 dan T itu dia punya tadi panjang dan T adalah lebar segi 4. Okey, kita mudahkan dulu. Jadi 4 pi J kuasa 2. 4 pi J kuasa 2 tambah 2 pi J T, tetapi T adalah bersamaan dengan ni. Kita nak ambil. Kita ambil daripada sini, T adalah bersama dengan 32 per J kuasa 2. Jadi kita letakkan, kita gantikan. Kita gantikan di sini ya. Jadi C adalah bersama dengan 4 pi J kuasa 2 tambah 2 pi J. Kemudian T nya ialah 32 per J kuasa 2. Okey. Mana 1 daripada J di sini boleh dihapuskan. Dan J di sini dihapuskan. 2 darab 32 adalah 64. Jadi C adalah bersama dengan 4 pi J kuasa 2 tambah 64 pi per J. Jadi terbuktilah. Selesailah sudah soalan A. Okey. Kita teruskan untuk menjawab soalan B pula. Cari ukuran tin supaya kos yang digunakan oleh kilang itu adalah minimum. Okey. Saya nak padam. Saya rasa kita dah okey dengan gambar rajah ni, insya-Allah. Okey. Buat B di sini. Ukuran tin. Okey. Kita cari DC per DJ dulu. DC per DJ bersama dengan berapa? Bersama dengan 8 pi J tolak 64 pi J kuasa 2. Okey. Saya nak buat cepat-cepat je. Saya rasa tak ada masalah. Kamu semua tidak masalah dengan 8 pi J di sini. Tetapi tolak 64 pi J kuasa 2 ni mungkin ada masalah sikit. Kita buat tengok. D per DJ untuk 64 pi per J ni adalah bersama juga dengan D DJ untuk 64 pi J kuasa negatif 1. Jadi sudah tentulah bersama dengan tolak 64 pi J kuasa negatif 2 ataupun tolak 64 pi per J kuasa 2. Jadi di situlah saya dapat. Okey. Saya nak jimatkan ruang saja dan juga jimatkan masa. Mungkin untuk memudahkan juga saya nak cari ungkapan pembezaan peringkat kedua sekali. Buat sekali harung. Okey. Di sinilah. D2C per DJ2 bersama dengan 8 pi. Okey, sekarang ni dia jadi okey, sekarang ni 64 pi per J kuasa 2 ataupun 64 pi J kuasa negatif 2. Jadi sekarang ni tambahlah. 64 darab dengan 2 jadi 128 pi per J kuasa 3. Okey, itu ungkapan pembezaan peringkat kedua. Alright. Jadi C adalah minimum atau maksimum, kita tak tahu lagi. Bila DC per DJ bersama dengan kosong. Jadi kita letakkan persamaan tu. 8 pi J tolak 64 pi per J kuasa 2. Ada bersama kosong. Okey. Bermakna 8 pi J bersama dengan 64 pi J kuasa 2. Kita boleh potonglah pi sebab dia wujud di kedua-dua belah. Tidak ada perlukan. 64 bagi 8 berapa tu? Sekejap ya. 64 32
32, 16, 8 lah. 8 darab 8. Ya Allah. Ini 8. 8 darab 8, 64 kan? 8 lah di sini. Okey, jadi J kuasa 3 adalah bersama dengan 8. J kuasa 3 adalah bersama dengan 8. Bermakna J adalah bersama dengan, atau kita sebut sinilah, J kuasa 3 adalah bersama dengan 2 kuasa 3. Bermakna J adalah bersama dengan 2. J tidak mungkin dengan nilai negatif ya, sebab itu adalah panjang jejari. Jejari pada satu bulatan hanya boleh jadi positif saja, negatif tidak mungkin. Okey, itu nilai J saja. Kita masukkan untuk cari nilai D2C per DJ2 pada nilai J bersama dengan 2 ni. 8 pi tambah 128 pi per 2 kuasa 3. Okey. Kita tak perlu langsung untuk mencari nilainya. Kita dah tahu dah sini jadi positif dan sebelah kanan pun positif. Tidak ada nilai negatif langsung. Bermakna nilai di sini akan menjadi positif saja. Maka kita tahulah C adalah minimum. Minimum jika J bersama dengan 2. Okey, bersama J bersama dengan 2 cm. Alright. Kalau J bersama dengan 2 cm, apa pula nilai T? Okey, kita masukkan dalam satu. Masukkan ke dalam persamaan 1. Di sini di sini. Ataupun T adalah persamaan 32 per J kuasa 2. T adalah bersama dengan 32 per J kuasa 2. Itu 2 kuasa 2. Itu bersama dengan 32 per 4. Berapa? Bersama dengan 8 cm. Jadi, cos adalah minimum. Minimum apabila jejari. Apabila ada dua perkara. Jejari bersama dengan 2 cm, bersama dengan 2 cm, dan tinggi bersama dengan 8 cm. Jadi sudah selesai soalan nombor 3. Jadi selesailah latihan kendiri 2.11. Saya harap video ini membantu kamu semua dalam pembelajaran topik pembezaan. Sekiranya anda semua dapati video ini membantu, jadi tolonglah subscribe dan kongsikan link video ini kepada rakan-rakan. Okey, selamat maju jaya kepada semua ya. Bye bye. Assalamualaikum.